Hai, apa khabar semua? Okey, saya rasa gembira dan bersyukur berjumpa balik dalam slot kedua. Dan sebelum memulakan slot pembelajaran hari ini, biarlah saya mengambil kesempatan untuk merakamkan beribu-ribu terima kasih kepada kesemua penyokong setia saya ya, yang telah like, share, subscribe video pertama saya. Saya berharap anda semua mendapat manfaatnya dan berkongsi dengan sesiapa sahaja untuk mendapatkan manfaatnya. Biarlah ya, saya rakamkan terima kasih dan kesyukuran kerana mendapat sokongan yang kuat ya. Saya tak akan lupa dengan sokongan pelajar-pelajar saya, bekas pelajar saya daripada Sarawak SMK Terbakang. I love you all. Hai. And tak lupa juga dengan bekas pelajar saya daripada Sri Pantai dan Sekolah Menengah Umi Kananta dan pelajar-pelajar yang sedang belajar di SMK Bukit Bandaraya dan juga pelajar-pelajar di mana jua anda berada. So saya bercinta tetap untuk anda. Alright. So dengan itu biarlah kita teruskan dengan slot pengajaran hari ini. Untuk hari ini, saya di sini untuk berkongsi dengan kamu sedikit petua cara menjawab salah satu soalan tata bahasa yang memang begitu popular dan penting. Tak kira peringkat PT3 sampailah SPM, soalan ini tetap menjadi satu soalan pilihan. Dan nampaknya soalan ini memang begitu mudah, tetapi kenapa? Entah kenapa ramai juga yang masih melakukan kesalahan. Jadi aspek tata bahasa yang akan menjadi pilihan saya hari ini tidak lain tidak bukan ialah penukaran ayat aktif kepada ayat pasif. Ayat aktif kepada pasif. Sebelum saya boleh menerangkan secara terperinci dengan contoh-contoh yang berkenaan, perlulah pelajar-pelajar memahami dulu kenapa mereka melakukan kesalahan. Jadi untuk itu pelajar-pelajar perlu mengenali dulu apa yang dimaksudkan dengan ayat pasif aktif dan apa pula yang dimaksudkan dengan ayat pasif. Jadi untuk makluman pelajar-pelajar, ayat aktif yang dimaksudkan di sini adalah ingatkan ada 3 ciri penting. 1. Ayat aktif haruslah bertunjangkan kata kerja transitif aktif. Apa itu kata kerja transitif aktif? Biasanya kata-kata kerja transitif aktif ini memang menggunakan imbuhan me. Kebanyakan kata kerja transitif aktif dengan imbuhan me, dan ada kalanya juga menggunakan imbuhan ter. Dan kedua, apabila kita katakan ayat aktif ini perlulah diikuti dengan satu objek sebagai satu prasanama. Dan setiap kali ada objek, ia boleh diikuti penerang, tetapi tidak semestinya. Jadi untuk itu, saya tunjukkan satu contohnya, satu contoh ayat yang dikatakan ayat aktif. Kucing itu sedang mengejar tikus. Kalau anda perhatikan ayat ini, bermakna ayat ini memang adanya kata kerja yang bertunjangkan kata kerja, iaitu mengejar. Kalau kita lihat pola ayatnya bermakna prasanama, prasa kerja. Jadi prasa kerjanya mestilah bertunjangkan kata kerja transitif aktif dengan menggunakan imbuhan no. Dan seperti dikatakan tadi, perlu diikuti objek. Setiap kali ayat aktif dengan kata kerja transitif aktif, ia mesti disusuli dengan satu objek. Mesti diikuti dengan satu objek, baru dikatakan ayat aktif. Dan sebagai pilihannya boleh diikuti PN, penerang. Bermakna kucing itu sedang mengejar tikus, katalah penerangnya dijatuh, ataupun pada petang itu, apa sahaja sebagai penerang. Ini dikatakan ayat aktif. Jadi untuk makluman pelajar-pelajar, apabila ayat itu memenuhi ciri ini, barulah ia boleh dipasifkan. Dan saya ingin mengingatkan pelajar-pelajar bahawa apa pula kemungkinan ayat yang tidak boleh dipasifkan? Ingat,
hanya ayat yang menggunakan kata kerja transitif aktif yang boleh dipasifkan. Berbanding dengan di sini, manakala ayat-ayat yang tidak menggunakan kata kerja transitif aktif sebagai tunjangnya, maka tidak boleh dipasifkan. Contohnya, saya berkongsi dengan kamu ya. Contohnya, adik menangis. Di sini kamu boleh nampak di sini, walaupun kata kerjanya ada, tiada objek. Apabila tiada objek, ayat itu tidak boleh dipasifkan. Cuba lihat ayat ini. Pengemis itu tidur di tepi jalan. Ayat ini pula kata kerjanya adalah tidur. Cuba lihat ayat kedua. Angin bertiup dengan kencang. Dan ada dalam ayat ini pula kata kerjanya adalah bertiup. Kalau pelajar-pelajar melihat di sini dengan teliti, setiap ayat ini memang ada kata kerja. Tetapi kata kerjanya tergolong dalam kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif. Dalam keadaan ayat-ayat itu menggunakan kata kerja tak transitif, ia tidak boleh dipasifkan. Ingat ya, ayat-ayat begini tidak boleh dipasifkan. Hanya ayat-ayat yang mempunyai ciri-ciri ini seperti dalam ayat ini baru boleh dipasifkan. Okey? Dengan kata lain, ayat aktif adalah ayat yang bertunjangkan kata kerja transitif, dan ayat pasif pula maknanya adalah ayat yang mengalami penterjemahan ataupun penukaran bentuknya. Tapi ingat, walaupun dia berubah bentuk dalam bentuk pasif, hanya bentuknya berubah tetapi sifat maknanya tetap sama. Okey? Sekarang saya akan bawa kamu untuk memahami secara lebih lanjut bagaimana kita boleh melakukan proses penukaran ayat aktif kepada ayat pasif supaya kamu mendapat markah yang penuh dalam peperiksaan. Okey? Untuk itu, okey, saya berkongsi dengan kamu satu contoh ayat. Okey? SMK Bukit Bandaraya telah melangsungkan sukan tahunan dengan jayanya. Pelajar-pelajar sekalian, cuba lihat contoh ayatnya yang diberi. Ayat ini sudah pastinya memenuhi ciri-ciri yang diharapkan di sini. Pertama, kata kerjanya, ayat ini bertunjangkan kata kerja telah melangsungkan sukan tahunan dengan jayanya. Kalau kamu lihat ayat ini, maka ayat ini memang tunjangnya adalah kata kerja melangsungkan. Okey? Alright. Maka ini adalah ayat aktif yang boleh dipasifkan. Okey, apa syarat-syaratnya untuk menjadikannya ayat pasif? Okey, untuk ini pelajar perlu ingat, kita ada beberapa langkah tertentu. Cuba lihat apa yang saya sediakan di sini. Setiap kali kamu nak menukarkan ayat aktif kepada pasif, pastikan kamu mengikuti syarat ini. Kita ada 3 langkah utama. Pertama, langkah 1, kenali kata ganti diri keberapa. Ini bermakna apabila sebelum kamu menukarkan kepada ayat pasif, cari dulu subjeknya dan kenali apakah kata ganti dirinya keberapa. Dan di sini kamu boleh nampak bahawa SMK Bukit Bandaraya merujuk kepada kata ganti diri ke-3. Cari sebagai langkah pertama. Kemudian sebagai langkah kedua, tandakan subjek kata kerja objek.
Ini bermakna subjek ayatnya sudah pastinya SMK Bukit Bandaraya. Dan kata kerjanya adalah telah melangsungkan. Padahal kata kerja mesti disusuli satu objek. Melangsungkan apa? Bermakna melangsungkan sukan tahunan. Ini dikatakan objek. Subjek, kata kerja, objek. Cari 3 unsur utama ini. Sebab penukaran ayat aktif kepada pasif hanya melibatkan 3 unsur asas ini. Subjek, kata kerja, objek. Dan yang selebihnya sebagai penerang tidak diganggu. Dia akan kekal di situ saja. Okey? Dan langkah ketiganya, tentukan formula. Untuk memudahkan kerja penukaran ayat aktif kepada pasif, saya sediakan satu bentuk formula. Dalam keadaan kata ganti diri ketiga, inilah formulanya. Apa dia? Setiap ayat yang terdiri daripada subjek, kata kerja, objek penerang. Dan ianya dilambangkan dengan nombor 1, 2, 3, 4. 1 ini mewakili subjek, 2 kata kerja, 3 objek, 4 penerang. Bermakna di sini subjek 1, kata kerja 2, objek 3 dan penerang 4. Apa yang berlaku di sini untuk penukaran ayat aktif? Okey, dengan subjeknya kata ganti diri ketiga, objek di sini akan mengambil tempat subjek. Bermakna 3 itu akan bergerak ke depan. Pada masa yang sama, subjek pula akan mengambil alih tempat objek. Bermakna 1 akan ke sini. Dan kata kerja dengan nombor 2 tetap kekal di tempatnya. Cuma satu syarat. Kata kerja nombor 2 ini dalam bentuk imbuhan akan mengambil bentuk di oleh. Itulah satu syarat yang perlu kamu ingat. Dan bagaimana dengan penerang? Dia kekal di tempatnya sendiri. Inilah formula untuk menerangkan pemindahan ayat aktif dengan subjeknya kata ganti diri ketiga. Okey, berdasarkan formula ini, jadi kita boleh tunjukkan bagaimana yang berlaku. Subjek, kata kerja, objek. Daripada formula ini, objek ini akan mengambil tempat subjek dan subjek pula mengambil alih tempat objek. Dan kata kerja kekal hanya berubah bentuk di oleh. Ini bermakna jawapannya ialah sukan tahunan sebagai objek, ya, telah dilangsungkan. Jadi telah melangsungkan, imbuhan berubah menjadi di oleh. Jadi sukan tahunan telah dilangsungkan oleh, jadi objek akan mengambil, subjek akan mengambil tempat objek. SMK Bukit Bandaraya dengan jayanya. Dan perhatikan di sini, penerang kekal di tempatnya. Okey, bermakna sukan tahunan nombor 3, kata kerja 2 kekal, dan SMK Bukit Bandaraya nombor 1 tadi. Cuma 3 dengan 1 bertukar tempat. Kata kerja berubah di oleh dan penerang kekal di tempatnya. Ini untuk ayat-ayat yang subjeknya kata ganti diri ketiga. Sekarang masalahnya timbul dengan pelajar apabila adanya ayat-ayat dengan subjek kata ganti diri pertama dan kedua. Okey, cuba kita lihat satu contoh. Okey. Untuk memahaminya, saya berkongsi dengan kamu satu contohnya di sini. Katalah, saya akan menyelesaikan kerja kursus sebelum petang ini. Okey, saya nak tanya pada anda, bolehkah kamu mengenali apa yang dimaksudkan dengan subjek? Okey, di manakah subjek dalam ayat ini?
sudah pastinya pelajar-pelajar akan tahu saya adalah subjek. Okey, tandakan satu. Okey, sebelum kita teruskan, kita kenali dulu subjek ini kata ganti diri keberapa? Ianya kata ganti diri pertama. Okey, sekarang langkah kedua, kamu kena tandakan subjek, kata kerja, objek. Subjeknya ialah saya. Yang mana kata kerja akan menyelesaikan kata kerja. Dan setiap kali kata kerja transitif aktif mesti diikuti dengan satu objek. Menyelesaikan apa? Kerja kursus. Senang kan? Cari 3 perkara ini dulu. Yang selebihnya adalah penerang. Biarkan di situ. Dan untuk menukarkan ayat aktif ini kepada pasif, jangan lupa caranya berbeza. Sekiranya subjeknya kata ganti diri ketiga, caranya seperti saya terangkan tadi. Tetapi sekarang keadaannya berubah. Subjeknya tidak lagi kata ganti diri ketiga, diri pertama. Kalau begitu, sekarang kita lihat apa formula yang kita gunakan untuk subjeknya kata ganti diri pertama ataupun dua. Cuba lihat datanya. Okey, subjek, kata kerja, objek, penerang. Dan seperti biasa kita tandakan dengan nombor 1, 2, 3, 4. 1 mewakili subjek, 2 mewakili kata kerja, 3 mewakili objek, 4 mewakili penerang. Jadi, bagaimana pula caranya? Kalau subjek itu diri pertama dan kedua, ingat ya, jangan gunakan formula yang sama tadi. Kali ini kita akan buat dengan cara baru. Jadi, dalam keadaan subjeknya diri pertama dan diri kedua, apa yang berlaku ialah objek di sini akan dikedepankan. Bermakna 3 akan mengambil tempat awal. Ingat? Dan kemudian apa yang berlaku ialah subjek dengan kata kerja 1 dan 2 ini diundur ke belakang serentak. 1, 2. Itu saja berlaku. Kamu hanya perlu melibatkan subjek, kata kerja, objek. Penerang ini tetap kekal, tak berubah. Jadi jangan risau sejauh mana panjang mana pun penerang ini pedulikan. Kamu hanya perlu cari subjek, kata kerja, objek. Untuk kata ganti diri pertama dan 2 subjeknya, jadi objek itu dibawa ke depan. Jadi 3 dibawa ke depan dan 1 dan 2 diundur ke belakang. Tapi di sini ada 2 syarat. Kalau kata ganti diri ketiga tadi satu syarat, iaitu imbuhan menjadi di oleh. Tapi untuk ayat-ayat yang subjeknya diri pertama dan 2 ada 2 syarat. Apa syaratnya? Cuba lihat ayat ini. Okey? Kalau kita mematuhi formula di sana, okey, subjeknya 1, kata kerja 2, objeknya 3, penerang 4. Jadi apa yang berlaku di sini ialah hanya objek dikedepankan. Bermakna saya akan menyelesaikan kerja khusus. Objeknya kerja khusus dibawa ke depan. Jadi bermulalah dengan kerja kursus. Dan apa yang berlaku kemudian? 1 dan 2 diundur ke belakang secara serentak. Bermakna saya akan menyelesaikan itu akan diundur ke belakang. Ingat, saya akan menyelesaikan. Saya akan menyelesaikan. Jadi 1 dan 2 diundur ke belakang, tapi ada 2 syaratnya. Apa syaratnya? 1. Cuba lihat di depan kata kerja ini ada kata bantu aspek. Masa? Akan. Jadi kata bantu ini harus dikedepankan dengan subjek. Itu adalah syarat 1. Syarat kedua ialah apabila kamu kedepankan kata bantu aspek, imbuhan awalan kata kerja perlu digugurkan. Jadi menyelesaikan, kata dasarnya ialah selesaikan. Itu yang perlu kamu ingat. Jadi kalau kita mematuhi syarat ini, 2 syarat ini, maka kerja khusus jadi akan dibedah ke depan. Akan saya dan imbuhan awalan digugurkan. Menyelesaikan menjadi selesaikan. Itu saja. Kamu hanya perlu
melibatkan subjek, kata kerja, objek. Jadi apa yang jadi sekarang? Kerja kursus akan saya selesaikan. Jadi yang selebihnya ini bagaimana? Penerang, kekal. Orang kata cut and paste, tulis balik, itu saja. Sebelum petang ini. Inilah jawapannya. Ya, kamu hanya perlu mematuhi langkah 1, 2, 3 dan pilihlah formula yang sesuai. Okey, di sini kita dah lihat satu contoh untuk kata ganti diri ketiga dan satu contoh untuk kata ganti diri pertama. Okey, bayangkan kalau kamu diberi satu ayat dengan kata ganti diri kedua. Contohnya, engkau seharusnya menghidangkan, minta maaf, menghidangkan makanan untuk tetamu. Okey, pelajar-pelajar sekalian, adakah susah? Okey, ingat saja langkahnya dan ingat saja formula yang sesuai. Okey, apakah langkah pertama? Kenali kata ganti diri. Okey, kalau begitu dalam ayat ini yang mana kata ganti diri sebagai subjek? Engkau. Diri keberapa? Kedua. Kata ganti diri dua. Okey, kemudian kamu kena cari mana kata kerjanya. Seharusnya menghidangkan. Ini kata kerjanya. Dan setiap kali kata kerja transitif aktif mesti diikuti dengan satu objek. Menghidangkan. Menghidangkan apa? Sudah pastinya menghidangkan makanan. Bermakna ini adalah subjek, kata kerja, objek. Sudah. Cari 3 unsur asas ini. Yang selebihnya itu penerang. Biarkan. Jadi, kalaulah kamu dapati kata ganti diri kedua seperti pertama tadi, gunakan formula yang sama. Gunakan formula yang sama. 1, 2, 3. 4 tu biarlah, dia tetap sama. Jadi objek ini akan dibawa ke depan. Bermakna mana satu objek? Makanan. Jadi makanan ini akan dibawa ke depan. Makanan. Kemudian kalau ikut formula 1 dan 2 diundur ke belakang. Ada 2 syarat. Apa dia? Kata bantu didepankan. Syarat kedua, imbuhan awalan digugurkan. Ingat saja 2 syarat itu. Jadi objek itu dibawa ke depan. Makanan. Jadi engkau seharusnya menghidangkan. Kata bentuk aspek ini depankan dengan subjek dan imbuhan awalan gugurkan. Jadi maka jadilah seharusnya bawa ke depan. Engkau menghidangkan, imbuhan awalan digugurkan. Menghidangkan menjadi hidangkan. Bermakna makanan seharusnya engkau hidangkan dan penerang itu kekal untuk tetamu. Senang kan? Cuba lihat, objek sudah ke depan. 1, 2 diundur dengan syarat kata bentuk aspek dikedepankan, imbuhan awalan digugurkan. Begitu senangnya. Tetapi entah kenapa ramai pelajar masih lagi melakukan kesilapan. Saya berharap dengan petunjuk yang saya berikan saya tadi akan membantu anda untuk mengatasi kelemahan yang mungkin pernah kamu lakukan. Semoga anda berjaya. See you all. Okey, jumpa lagi dalam vlog saya seterusnya. Bye bye.